Waktu kaki Mat dekat atas tu, ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada air, pegang kaki Mat ni tarik. Berdiri depan dia, pakaian dia macam pakaian lama, tapi yang menakutkan, kepala dia tak ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bersama saya lagi, Hanif Abdul Halim, di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni, seperti biasa, 4 kisah seram yang saya akan kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Syafiq. Syafiq tinggal di Kelang, Selangor dan dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia pergi memancing laut dalam bersama dengan rakan-rakan dia. Kisah dia berbunyi begini. Syafiq adalah seorang penjawat awam. Dan di pejabat dia ni ada seorang budak yang baru saja melaporkan diri. Nama budak ni dia tak nyatakan di dalam email. Cuma saya gelar dia sebagai Mat lah. Sebab budak Mat ni banyaklah involve dalam cerita ni. Mat ni dia ada satu perangai tau, ataupun PL dia, yang mana saya rasa kita pun pernah jumpa di antara ataupun di kalangan rakan-rakan kita. Apa saja yang kita buat, oh aku pernah buat lah benda ni, macam tu. Mana kita pergi? Oh, dia pun pernah pergi. Korang faham kan? Jenis yang sembang lebatnya lah. Sepanjang budak ni bekerja di office tempat Syafiq bekerja ni, ramai tau orang budak-budak lelaki yang tak suka kawan dengan Mat ni. Sebab perangai dia macam tu lah. Cuma ada satu hari ni, Syafiq dengan si Mat ni, dia turun lah untuk pergi makan tengah hari di sebuah kedai tak jauh daripada pejabat dia. Sampai saja dekat kedai makan ni, Syafiq terperasan ada satu meja ni yang ada grup tau. Grup tu kawan-kawan mancing dia. Oh, so diorang pun duduklah satu meja. Order makan, order air. Sebelum diorang makan ni, diorang pun berbual-bual kosong sementara tunggu makanan sampai. Tiba-tiba salah seorang daripada rakan Syafiq bagi tahulah dekat Syafiq. Fik, jom Fik, ujung minggu ni kita pergi mancing jom. Kita dah lama lah tak pergi mancing sekali. Oh, betul lah. Kawan-kawan dia yang lain pun cakap benda sama. Belum sempat si Syafiq ni jawab, budak Mat dia dah menyampuk. Selalu korang mancing kat mana Kita orang tak mancing laut. Kita orang tak mancing pantai, tak mancing sungai. Kita orang mancing dekat laut dalam lah, naik bot. So biasanya kalau orang yang tak biasa mancing, better tak ikut lah, takut mabuk laut. Syafiq cakap macam tu. Dan budak Mat ni balas balik. Tak, aku dah biasa dah mancing laut. Sebelum ni aku memang mancing laut. Dia cakap macam tu. Tak tahulah betul ke tak betul, Syafiq cakap. Okeylah, tak apa. Habis kat situ je cerita dia, baliklah ke pejabat. Tiba-tiba ada satu hari ni, Syafiq nak pergi memancing lah dengan kawan-kawan dia. Dia tanyalah budak Mat ni, Mat, kau betul ke pandai mancing? Aku memang kaki pancing. Okeylah, kalau kau nak mancing, malam ni jom ikut. Dia kata macam tu. Boleh. Malam pukul apa? Okey, pukul sekian-sekian, jumpa aku dekat sini. Macam tu. So, okeylah. Pada malam yang dimaksudkan,
Syafiq ni pun pergilah ke tempat tu dan Mat ni pun sampai. Bila budak Mat ni sampai, kawan-kawan Syafiq ni semua jumpa Syafiq tau. Kenapa kau ajak budak Mat ni? Dah tentu, aduh tak best lah budak ni ada. Kan dia sembang je kan. Si Syafiq pula dia cakap, tak apalah, lagi ramai, lagilah murah kan. Maknanya sewa bot ni kan dia orang tong-tong. Kalau ramai murah lah sikit. Okeylah, kawan-kawan Syafiq terpaksa akulah sebab Mat ni dah sampai kot, takkan nak halau dia balik kan. Diorang pun naik bot, teruskan jugalah plan nak pergi mancing tu. Bila dah jauh sikit lah bot ni daripada darat, diorang pun berhenti dekat spot yang diorang nak mancing ni. Diorang pasang umpan, diorang baling umpan dalam air. Sementara tunggu ikan makan, si budak Mat ni, dia sembang lah. Dia pernah mancing sini, pernah mancing situ. Kawan-kawan Syafiq ni dengan Syafiq ni macam malas dia nak layan kan. Tiba-tiba joran si budak Mat ni macam kena makan ikan tau. Dia macam gitu. Jadi si Syafiq ni nampak, sebab Syafiq ni pandang ke depan. Jadi Syafiq kata, Mat, joran kau Mat, cepat Mat, nanti kan terlepas. Bila budak Mat ni nampak je joran dia bergerak tu, dia pun pergi, tarik. Si Syafiq ni perasan, Mat ni tak pandai mancing sebenarnya ni. Cara dia tarik tu pun macam kekok lah. Tapi yang membuatkan Syafiq tetap tengok Mat ni, joran dia tu melentur tau. Macam ada satu ikan yang besar makan umpan si Mat ni. Sampaikan Mat ni terpaksa letak sebelah kaki dia dekat atas dinding bot. Macam nak tahan lah. Tarik kan. Waktu dia tengah tarik ni, tiba-tiba kaki Mat yang dia letak dekat atas dinding bot ni tergelincir dan kemudian Mat ni masuk ke dalam laut. Menyebabkan Mat dan juga rakan-rakan dia, Mat pula, Syafiq ni dan juga rakan-rakan dia bangun, pergilah ke arah depan. Panggil Mat tu, Mat, naik Mat. Okey tak Mat? Yang si Mat ni, kepala dia dah termasuk dekat dalam air tau. Tangan je yang nampak. Dan kemudian bila Syafiq pandang ke arah belakang bot, ada seorang rakan lah yang tak bangun pergi ke depan. Dia macam shock tau tengok keadaan tu. Menyebabkan Syafiq dia kata, Mea, sini ya, dia kata kan. Kawan dia just duduk je, geleng kepala. Dan bila si Syafiq ni nampak Mat ni macam dah nak lemas kan, Syafiq ambil keputusan untuk dia terjun selamatkan Mat ni. Sebab antara ramai-ramai, dialah yang pandai berenang. Dia masuk je dalam air, terjun, kepala dulu tau. Kepala dia masuk kat dalam air, dia cakap dia ternampak dekat kaki Mat ni sebelah, macam ada satu, dia kata daripada apa yang dia nampak lah, macam ada satu perempuan tua tau dalam air tu pegang kaki dia. Kaki Mat ni, pegang kaki Mat ni. Menyebabkan si Syafiq ni dia terkejut tau. Berderau darah dia kata. Dia terus paut badan si Mat ni, dia baca dalam hati ayat yang dia tahu, tarik budak Mat ni. Sebab budak Mat ni dah macam terkapai-kapai tau. Bila sampai satu masa budak Mat ni dapat naik ke atas dan kemudian naiklah semula ke atas bot. Bila dah berlaku kejadian macam tu, Syafiq ambil keputusan untuk baliklah. Sebab dah berlaku kemalangan kan. Balik lah. Malam ni macam tak ong lah, dia cakap macam tu. Okey Ahmad. Mat pula. Okey Rafiq, jom. Diorang pun pusing. Baliklah semula ke rumah. Okey, habis kat situ. Besoknya diorang pergi office. Si Syafiq ni pergilah makan dengan kawan-kawan dia tu. Kawan-kawan dia kecoh lah cerita pasal kejadian tu. Tiba-tiba Syafiq ni pandang dekat kawan dia yang tak pergi ke depan tu. Dia baru teringat, budak ni macam shock kan masa malam tu. Dia pun cakap, asal malam tu kau macam terkejut kan? Kau tak datang kat kita orang pun, tak tengok Mat tu masuk dalam air. Kalau ia pun tak suka, janganlah sampai macam tu sekali. Lah, aku baru teringat. Kenapa? Waktu, ini aku nak cerita ni, tapi aku tak kisahlah korang percaya ke korang tak percaya. Okey, apa dia? Sebenarnya waktu si Mat ni tarik ikan, kaki dia kan kat atas dinding tu kan. Kawan dia ni nampak waktu kaki Mat dekat atas tu, ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada air, pegang kaki Mat ni, tarik Mat ni masuk dalam air. Menyebabkan Syafiq ni terkejut. Betul ke? Ya, betul. Aku tak tipu. Aku nampak ada tangan tu. Aku terkejut. Aku cakap, betul ke apa aku nampak ni? Tangan apa tu? Dia macam tu.
So Syafiq ni pun buka cerita, betul lah agaknya, sebab masa aku terjun ni, aku nampak lah kan ada orang tua ni pegang kaki si mat ni. Sebab tu mat ni macam terkapai-kapai, tak boleh nak naik dekat atas. Ush, seram lah dia cakap kan. Sepanjang dia orang mancing kat situ, tak pernah lah berlaku kejadian macam tu. Jadi Syafiq ni pun balik semula ke pejabat, mulakan kerja, dan kemudian jumpa budak mat ni. Budak mat, bila dah jumpa budak mat ni, dia pun tanyalah dekat mat ni kan, macam mana kau boleh jatuh waktu tu? Entah, aku macam tak tahulah, aku rasa mungkin perasaan aku lah, tapi aku rasa kaki aku macam kena tarik lah. That's why aku termasuk dalam air. Dan kemudian bila aku nak berenang naik ke atas, kaki aku macam kena genggam tau. Aku rasa macam ada tangan genggam kaki aku. Kat situ berkait lah. Maknanya bukanlah perasaan si Syafiq ni. Budak ni rasa kaki dia kena pegang. Syafiq nampak ada orang, ada makcik tua yang pegang kaki si mat ni. Dan salah seorang daripada kawan Syafiq pula nampak ada benda tarik, keluar tangan daripada air, tarik kaki budak ni masuk dalam air. Maka terjawablah, memang ada gangguan halus lah, makhluk halus malam tu. Mujur lah, tak ada kemalangan jiwa kan. Kalau kawan dia ni mat ni, orang kata lemas ke, lagi masalah lah. Dan itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Syafiq. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikirimkan oleh seorang pengirim kita yang bernama Huzaifah. Tapi saya gelar dia sebagai Ifa lah, pendek sikit Ifa ni dia cakap dia tinggal dekat Setia Alam. Dan dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang mana dia pernah jaga sepupu dia yang disihir oleh bekas tunang dia. Bekas tunang sepupu dia ni lah. Kisah dia bunyi macam ni. Ada satu hari ni, Ifa ni sedang duduk di ruang tamu bersama dengan parents dia lah. Sambil tu layan movie. Sambil layan movie ni, tiba-tiba telefon dia ada panggilan masuk. Jadi dia pun tengok siapa yang telefon. Rupanya sepupu dia. Dia tulis nama dalam email sebagai Huda. So dia kata, Huda telefon, apasal ni? Dia kata kan. Dia pun angkat. Hello, Assalamualaikum. Dia dengar suara sepupu dia ni, Huda ni, sedang menangis tau. Nangis. So dia terkejut lah. Afsal ni dah, dia cakap. Udah dia nangis. Dia pun bangun daripada duduk dia ni, buka pintu, dia keluar lah dekat bahagian ruang depan rumah dia kan. Keluar dia pun cakap, dah, relax dah. Cerita, kenapa ni? Kau kat mana ni? Kau okey tak? Aku dah putus tunang, dia cakap macam tu. Lah, apa masalah ni? Kenapa kau putus tunang? Dia nangis. So si Ifan dah jadi macam, aduh, apa cerita ni kan? Dia dah jadi tak senang duduk tau. Okey, tak apa. Kau relax kejap. Kejap lagi aku datang rumah kau. Aku on the way datang sana ni. Dia cakap macam tu. Sebab rumah si Ifan ni dengan Uda ni tak jauh lah. Jadi dia ambil kunci kereta, dia bagi tahu parents dia nak pergi rumah Mak Tam. So mak dia kata, kenapa nak pergi malam-malam ni? Sebab tak tahulah, Uda telefon ni nangis-nangis. Dia baru lepas putus tunang. Allah, kenapa pula tu? Ni lah orang nak pergilah ni rumah dia ni. Okey, dia pun salam parents dia. Dia pun mulakan drive pergi rumah sepupu dia. Sampai rumah sepupu dia yang ada dekat ruangan bawah waktu tu, ada Mak Tam dia dengan Pak Tam dia. So dia cakap, Mak Tam, mana Uda? Uda kat bilik dia, macam marah tau. So okey lah, si Fan naik atas sampai bilik Uda ni. Dia pun ketuk, buka lah pintu. Uda ni sedang duduk atas katil lah, menangis kan. So dia pun ambil air, dia tuang, kemudian dia bagi pada si Uda ni. Minum Uda, relax. Cerita dengan aku, apa yang berlaku ni? Dia cakap macam tu. Sebenarnya bekas tunang dia tu adalah macam perbincangan sikit lah dengan parents Uda ni. Mungkin pasal dia orang nak kahwin lah kot. Tiba-tiba berlaku salah faham tau antara mak ayah Uda ni dan juga bekas tunang dia ni. Sampaikan dia orang macam bergaduh lah. Bila bergaduh, dia orang putuskan pertunangan tu. Tak jadi kahwin macam tu. So si Uda ni sedih lah sebab bukan salah dia.
Pergaduhan tu antara bekas tunang dia dengan mak ayah ataupun parents si Uda ni. Dia Uda ni pun ceritalah dekat Ifa, barulah Ifa tahu. So Ifa kata, dah sabar sabar. Tak apalah, tak ada jodoh. Mungkin jodoh kau dengan yang lebih baik ke, dia tu. So Uda tu sedih. Hampir berminggu-minggu si Uda ni berkurung dalam bilik. Pergi kerja tak nak, apa tak nak, duduk dalam bilik je. Sampaikan mak tam dia bagi tahu tau, yang dekat si Ifa ni, Wah, cuba kau tolong nasihat sikit lah Uda ni kan. Dia nak macam tak betul dah. Makcik dengar kadang-kadang dia ketawa dalam bilik. Macam tu tau. So si Ifa dia rasa, teruk dah ni. Sebab si Ifa dengan Uda ni rapat tau. Kira sepupu rapat. So dia tak sanggup lah tengok sepupu dia macam tu. Dia bincang dengan parents dia. Dia kata boleh tak dia nak tidur rumah Uda ni. Mana nak tidur rumah Uda sebab nak bagi semangat apa semualah. Sebab Uda ni tak boleh berbual ataupun tak boleh berkomunikasi langsung dengan mak ayah dia. So okey lah. Si parents Ifa ni pun benarkan. Dan kemudian dia orang pula si Ifa pun pergilah ke rumah Uda ni. Sampai saja kat rumah, dia pun cakap dengan Uda, dah aku tidur sini beberapa hari. Dia cakap itu. Aku risaulah tengok kau duduk dalam bilik je. Lepas tu si Uda ni dia macam diam, macam murung tau. So okey lah, tak apa. Bawa makanan masuk dalam bilik, bagi si Uda dia makan apa semua. Ada satu malam ni, masa tu Ifa cakap dia tidur di atas katil queen tau, bersama dengan sepupu dia ni. Sepupu dia menghadap ke tingkap. Yang dia pula okeylah, sebab sepupu dia dah menghadap sana, dia pun tidur je lah kan, tidur macam biasa. Dia memang suka tidur terlentang tau, dia cakap. Jadi waktu dia tidur ni entah macam mana agaknya dia beralih lah posisi dia tu, mengiring ke sebelah kiri. Mengiring, tiba-tiba dia rasa macam ada nafas tau daripada depan muka dia. Macam ada angin tau, menyebabkan dia macam apa ni. Dia buka je mata. Dia cakap terkejut dia. Sebab sepupu dia si Uda ni dah mengiring ke sebelah kanan, menghadap ke arah Ifa ni. Dan kemudian mata dia terbeliak. Dan kemudian senyum, pandang dekat Ifa ni. Cuba korang bayangkan, kita bangun tidur, tiba-tiba nampak muka, mata terbeliak, senyum, pandang kita. Mesti kita terkejut kan. Menyebabkan si Ifa ni macam terkebelakang, jatuh dia daripada katil tu. Dan kemudian bila dia bangun kan, kau asal ni dah? Dia cakap macam tu. Uda ni tengah senyum kan. Tiba-tiba dia pandang balik, mengiring ke sebelah kiri. Masa ni dia dah macam, apa kena dengan Uda ni? Dia cakap macam tu kan. Okeylah, tak apalah. Dia pun tidur balik. Esok paginya dia bangun dan kemudian dia mandi. Dia pergilah kerja macam biasa kan. Berlaku pula malam yang seterusnya, yang mana waktu dia tengah tidur ni, dia tersedar. Sebab dia terdengar macam ada suara humming tau. Macam tu. Jadi dia pun, apa ni dia katakan. Si Ifan lah. Dia tersedar daripada tidur dia ni. Dia pandang Uda ni sedang duduk menghadap ke tingkap. Okey, menghadap ke tingkap. Dan kemudian kepala dia macam ni. Dia tulis dalam email, berhayun kiri kanan sambil tu dia tengah humming lah. Menyebabkan si Ifan ni dia jadi lagi takut. Dia dah tahu dah ada sesuatu yang tak kena dengan si Uda ni, sepupu dia ni. Jadi dia bangun daripada orang kata duduk dia ni. Dia berjalan perlahan tau, pergi ke arah pintu. Tapi dia berjalan mengundur. Sambil dia pandang ke arah Uda ni, dia undur pergi ke arah pintu. Nak buka pintu lah, nak panggil mak tam dia. Waktu dia nak buka ni pintu ni seolah-olah macam ada orang tarik tau daripada luar. Menyebabkan dia tak boleh buka pintu tu. Sambil dia tarik ni, apa tak boleh buka ni kan. Tarik sambil tu dia pandang si Uda ni kan, dia dah berhayun kiri kanan, makin lama makin laju. Ifa ni sangat takut pada waktu tu. Dan kemudian dia macam mana tadi, dia kata dia cuba nak tarik pintu ni, tak boleh tarik. Lala dia kata Allahu Akbar, dia tarik pintu ni baru boleh terbuka. Dan kemudian depan pintu tak ada apa-apalah. Dia pun keluar daripada bilik, ketuk pintu bilik maktam dia. Jadi bila maktam dia keluar, dia nampaklah Ifa kan. Fa, kenapa ni Fa? Malam-malam kejut maktam ni.
Mak Tam pergi tengok udang Mak Tam. Kenapa? Pergilah tengok. Kejap. Bang, memang tengok anak kejap. Okey. Suami dia pula. Pak Tam pun bangun, pergilah ke arah bilik udang ni. Udang ni bila dia orang sampai depan pintu, udang ni dah berdiri depan tingkap. Tengok dekat luar, sambil tu dia bergoyang kepala dia. Padahal tadi dia duduk kan. Ni sekarang dia dah berdiri dekat tepi tingkap. Menyebabkan selepas daripada tu, si parents Huda ni, Mak Tam dengan Pak Tam Ifah ni, bawa lah dia pergi berubat apa semua. Lama jugalah nak pulihkan dia. Dan bila dah berubat ni apa semua, dia dapat tahu yang anak dia ni disihir tau. Disihir oleh siapa tak tahu. Tapi orang tu sangat macam sakit hati lah dengan keluarga Pak Tam dengan Mak Tam Ifah ni. Dia orang tak ada suspek orang lain lah. Dia orang suspek si bekas tunang kata Huda ni. Tapi itulah, kalau bukan dia macam mana kan. Kot lah ada orang dengki dengan keluarga tu ke, bukan bekas tunang, jadi fitnah pula. Betul tak? Tapi itulah pengalaman seram lah yang si Ifah ni pernah kena. Sebab waktu dia nak buka pintu tu, dia nak mengundur tu, dia dah takut dah sebenarnya kan. Sebab yelah, bayangkan daripada arah belakang, benda tu macam udang tu macam kena rasuk kan. Lepas tu dia nak buka pintu tak boleh pula. Tu yang dia kata, dia tarik sambil tu dia pandang udang ni, janganlah udang ni bangun pergi kat dia ke apa kan. Udang ni makin lama makin laju. Kalau saya pun berada di tempat Ifah ni, saya rasa saya pun akan takut lah. Sebab dalam satu bilik yang sama kot. Betul tak? Jadi itulah pengalaman seram yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Ifah. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Intan. Intan nyatakan di dalam email, dia ni bekerja di sebuah syarikat menjual baju tau, secara online, yang mana pejabat dia terletak di Rompin, Pahang. Dia ingin berkongsi satu pengalaman seram yang dialami sewaktu dia berada di pejabat dia. Kisah dia macam ni. Pada hari yang dimaksudkan, masa tu dah nak dekat bulan puasa. Jadi dia kata memang busy lah untuk packing barang. Sebab orang beli baju awal tau, untuk raya. Sebab bila masuk bulan puasa, akan timbul tau masalah. Ada saiz, tak ada colour yang kita nak. Ada colour yang kita nak, saiz pula tak ada. Macam tu. Jadi orang akan beli awal. Sebelum puasa sampai bulan puasa ni memang orang kata busy lah. Waktu busy dekat office dia ni. Dekat office dia tak ada orang datang pilih baju ke apa, memang tak ada. Dia memang tempat packing. Nanti akan ada courier datang office dia, angkut semua barang-barang tu untuk post. Macam tu lah. Jadi pada hari tu, macam saya cakap tadi, dia sangat busy packing barang-barang. Dia terpaksa bantu budak-budak yang packing ni, sebab dia packing lebih kurang 2,000 barang pada waktu tu. Dia tak sempat tengok laptop dia. Dia tak sempat nak update data apa semua, memang tak sempat tau. Dia tolong packing je sampai pukul 6 lebih. Dia habis kerja, waktu kerja dia habis pukul 6 petang. Jadi dia kata sampai pukul 6 lebih pun baru settle semua kerja-kerja dia tau, yang mana nak packing ni kan. Jadi budak-budak ni semua yang mana yang dah siap, dah boleh balik lah, boleh balik. Jadi dia ni tinggal lah dekat office dia. Tinggal dekat office dia berdua dengan bos dia waktu tu. Jadi dia pun buka laptop, dia tengok lah update apa order yang masuk hari ni berapa banyak apa semua kan. Sampailah pukul 8 malam. Kira dia OT 2 jam lah. Jadi bila dah settle je kerja dia, dia cakap dia pun kemas-kemas barang dia dan kemudian dia pergilah bilik bos dia. Pergi bilik bos dia, dia pun cakap dengan bos dia, "Bos, hari ni saya OT sampai pukul 8 ya." Okey. Boleh. Semua dah settle ke? Dah settle dah. You nak balik ke? Nak balik. Baliklah dulu. Tapi you tolong tutup lampu luar semua, depan-depan semua you tutup. Tapi bos masih kat dalam lagi. Tak apa, bilik saya punya lampu ada. You tutup je depan, tak apa. Nanti kalau saya nak balik senang, saya tutup lampu saya dengan aircon saya je. Okey. Intan ni pun
Keluarlah, pergi ke depan, tutup semua lampu, dan kemudian dia keluar daripada pintu kaca pejabat dia ni. Pintu kaca dia ni macam ada dua tau, kiri dengan kanan. Jadi dia buka sebelah. Dia kata depan pintu memang bos dia dah pasang tinted gelap. Jadi bila dalam lampu tutup, memang tak nampak lah dalam kan, gelap lah, nampak pantulan belakang je. Belakang dia ni adalah tangga. Bila dia keluar, dia pun pakailah kasut kan, pakai kasut. Sambil tu dia menghala ke arah pintu kaca ni lah tadi. Bila dia angkat je kepala, part ni pada saya sangat menyeramkan lah. Sebab dia nampak daripada pantulan cermin ni, betul-betul dekat tangga ada satu figure tau, yang sedang berdiri, yang mana figure tu nampak seolah-olah macam berbaju putih. Dia tak berapa nampak baju sebab dihalang oleh satu, orang kata apa, ada rambut yang terhurai tau, sampai cecah ke lantai ni. Cuba korang bayangkan, dia punya figure dia tu, dia nampak dekat belakang dia. Menyebabkan dia kata dia tak tahu dia nak pusing belakang ke, dia nak masuk office balik ke. Dia kata dia tak tahu nak buat apa tentu. Dia tak boleh menjerit, dia tak boleh apa. Dia macam terkejut tau. Sampaikan dia ambil keputusan untuk buka pintu, masuk balik. Tapi waktu dia nak tolak pintu ni, dia dah tak ingat apa-apa. Dia cuma sedar-sedar je bos dia tepuk muka dia. Intan, dia kata, why you tidur dekat sini? Dia cakap macam tu. Waktu tu ada guard lah, seorang guard dengan bos dia. So Intan ni bila sedar, Intan ni macam histeria tau. Dia cakap dia macam histeria, terjerit-jerit dah, tunjuk dekat arah tangga. Tapi waktu dia tunjuk ni, dia kata dia dah tak nampak dah, benda tu dah tak ada. Jadi dia pun turun ke bawah bersama dengan bos dia, dengan guard ni tadi. Kunci pejabat apa semua bos dia buat lah. Jadi bos dia kata, you okay tak? You boleh drive tak balik? Boleh kot, dia kata tu. Tak apa, you drive depan, I drive belakang you. I akan hantar you sampai rumah lah, dia kata. Okey lah, boleh. Dia pun drive. Sambil dia drive ni, tangan dia menggigil-gigil. Tapi dalam kereta tak ada gangguan lah Jadi dia kata dia bawa kereta sampai ke rumah. Bos dia turun, panggil parents dia keluar, dan kemudian bawa Intan dia masuk dalam. Lepas tu ayah dia berbual lah dengan bos dia ni. Bos dia pun cerita, nampak si Intan ni terbaring kan dekat depan pintu pejabat dia. So bos dia pun balik. Dan balik tu dia ceritalah dengan mak ayah dia apa yang dia nampak apa semua. Semangat dia agak hilang lah time tu. Tapi selang beberapa hari dah semakin pulih lah. Okey, cuma dia kata yelah, scene tu sekejap je, tapi memang pada dia sangat menakutkan lah. Sebab benda tu dia pandang waktu dia keluar tu tak nampak pun. Tapi bila dia pakai kasut, dia pandang, dia angkat je kepala, figure tu betul-betul ada belakang dia lah. Dia punya rambut dia sampai ke lantai. Siapa tak takut kan? Sampaikan dia tak nampak lah. Baju dia nampak mungkin daripada tepi sikit je. Baju tu macam berwarna putih lah. Dan itu pengalaman yang dia sendiri tak dapat lupakan, dia cakap. Tapi dah tak ada gangguan lagi lah. Selepas daripada tu dia kerja, tak ada gangguan lagi. Cuma itu je satu malam dia kena. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Intan. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini pada saya agak sedikit berlainan sebab ianya bukan berlaku di negara kita. Ia berlaku di Amerika Syarikat. Nama pengirim kita ni pula adalah Nordin dan dia bekerja di sebuah syarikat membuat software yang terletak di Ohio. Okay, dekat office dia ni pula, dia ada seorang kawan baik tau, yang digelar dalam email sebagai Ben. Dan Ben ni adalah Chinese, keturunan Malaysia Amerika. Mak dia Chinese sini, ayah dia orang sana lah. Jadi disebabkan dua-dua ada darah Malaysia, jadi dia kawan baik lah dalam office ni. Nordin ni nak berkongsi satu pengalaman seram lah, yang mana dia diganggu di sebuah hotel yang terletak di Virginia. Yang mana pada waktu tu Nordin ni dijemput tau oleh Ben ni untuk pergi ke majlis wedding dia. Majlis perkahwinan dia. Dia buat dekat satu hall
dekat sebuah hotel dekat Virginia. Jadi si Ben ni sebab Ben pula, si Nordin ni sebab dia kawan baik dengan Ben ni, dia kata okeylah aku akan datang. Dia bergerak sehari sebelum wedding. Sebab perjalanan daripada Ohio menaiki kereta ke Virginia ni makan masa dekat 7 jam lebih. Jadi kalau bergerak pada hari yang sama memang tak sempat. Jadi dia bergerak shoot daripada Ohio terus ke Virginia. Sampai saja kat hotel ni, dipendekkan cerita, dia telefon Ben sebab dia nak ambil satu bilik hotel lah, dia nak tidur dekat hotel tu. Jadi senang, nanti dia siap-siap terus turun pergi dekat hall tu kan. Ben ni pula cakap, tak payah ambil bilik sebab aku dah ambilkan kau bilik dah pun dekat hotel tu. Betul ke? Betul. Kau pergi dekat reception, kau cakap je atas nama aku. Okey. Dia pun pergi dapatlah satu bilik dan kemudian dia naik atas. Dia pun rehat lah sebab dia dah tempuh satu perjalanan yang jauh kan. Dia pun tidur malam tu, memang dia tak sedar apa-apa. Esok tu dia bangun, bersiap, pergilah ke wedding kawan dia tu. Semua berjalan dengan lancar je. Sampai habis je wedding tu, dia pun naik semula ke bilik dan dia ambil keputusan untuk just rehat dekat hotel je. Sebab besok dia nak bertolak balik ke Ohio ni kan, jauh. So malam tu dia just duduk kat bilik je lah. Nordin cakap pada malam yang terakhir ni dia diganggu. Yang mana pada waktu tu dia ni baru saja selesai mandi tau. Dia keluar daripada bilik air dan kemudian dia teruslah menuju ke arah katil dia. Dia ambil luggage dia dan kemudian dia terus letak atas katil, buka sebab dia nak cari baju kan untuk dia pakai. Dia menghadap ke tingkap tau. Dia kata tingkap sebab ada kertin kan, ataupun langsir. Dan langsir dia ni tak sampai ke lantai lah, ada tergantung sikit. Dia pun buka luggage dia, dia cari baju, dia letak tepi. Jumpa seluar, letak tepi. Waktu dia nak tutup luggage ni, dia cakap mata dia tiba-tiba beralih tau. Beralih ke arah langsir ni. Sebab dia nampak dekat bahagian yang tergantung ni seperti ada sepasang kaki dekat bawah tu. Dan maknanya macam ada orang berdiri lah di sebalik langsir ni. Menyebabkan bila Nordin nampak, dia macam pegang je tau luggage dia kata. Ada orang ke? Ada orang pecah masuk ke? Dia pun pergi pandang ke arah pintu dan dia kata pintu dia ni dah pun berkunci lah sebab dia memang automatic lock. Dan kemudian dia memang dah pasang macam rantai tu, rantai lock tu kan. Mana mungkin ada orang boleh masuk? Bukannya ada connecting door, pintu penyambung bilik sebelah ke? Tak ada. Apa ni dia kata kan? Tak apa. Dia pun memberanikan diri. Pada saya dia beranilah. Kalau saya keluar dah daripada bilik tu. Dia pergi ke arah langsir ni tadi. Perlahan-lahan dia tarik lah langsir ni macam nak selak kan. Bila dia selak je, dia kata belakang langsir ni sebenarnya tak ada apa-apa. Sebab dia tengok tak ada apa-apa pun. Kaki pun dah tak ada kan. Tak apalah. Dia pun lepaslah balik langsir ni. Bila dia lepas je, Pak Nian dia kata dia sangat terkejut. Sebab bila dia lepas je langsir ni, betul-betul dekat depan dia ni ada satu susuk tubuh macam, dia kata bersaiz kanak-kanak tau. Berdiri depan dia, pakai pakaian dia macam pakaian lama. Tapi yang menakutkan, kepala dia tak ada. Figure tu atau susuk tubuh itu tidak berkepala. Menyebabkan si Nordin ni dengan bertuala ni, lari dia terus buka pintu keluar daripada bilik ni. Jadi bila dia keluar, dia berdiri depan pintu bilik, dia pandang ke dalam bilik, dia kata memang dia dah tak nampak dah susuk tubuh apa ke, dia tak nampak. Dia telefon receptionist, dia minta receptionist naik ke atas kan. Naik ke atas, hantar seorang bellboy dan kemudian orang ni pun masuk saing dengan dia. Masuk bilik ni tengok, memang tak ada apa-apa. So dia kata nak tak nak 1 malam je lagi nak tidur. Tak apalah, dia cakap dengan orang hotel ni, tak, mungkin perasaan dia lah. Dia kata macam ada orang masuk bilik dia, tapi rupanya memang tak ada kan. Tak apa. Orang tu pun turun balik, dia pun masuk bilik dan kemudian dia kata malam tu dia tidur, dia pasang ayat suci Al-Quran dekat telefon dia dan kemudian dia biarkan benda tu play je tau sampai keesokan harinya. Dan kemudian besoknya dia bertolak lah balik ke rumah dia di Ohio. Dan tak ada lagi gangguan lah dekat rumah dia, tak ada apa-apa lah, cuma dekat hotel tu saja. Part yang menyeramkan adalah waktu dia nampak kaki tu dan kemudian dia lepas langsir tu, benda tu ada betul-betul depan dia. Tapi dia cakap memang badan tu saiz kanak-kanak lah. Tapi yang menyebabkan dia takut, kepala dia tak ada, berdarah-darah. Habis baju budak ni ada darah.
Itu daripada apa yang dia nampak lah. Macam-macam. Dan itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nordin. Dan saya ada juga tanya Nordin ni, macam mana boleh, yelah boleh share pula cerita dengan saya kan. Saya terfikir Sembang Kopi ada orang sana tengok ke? Tak mungkin kot, saya punya channel ni kecil lagi kan, baru berapa ribu subscriber je. Rupanya dia kenal Sembang Kopi ni pun daripada keluarga dia dekat sini. Dia balik raya, dia kata salah seorang daripada adik-beradik dia penggemar Sembang Kopi, antara yang penonton tegar lah. Jadi kat situ lah bila dia tengok agaknya video saya, dia kata dia suka cara penceritaan saya. So that's why dia share cerita ni dengan saya lah. Dan dia cakap dengan saya, dia mungkin akan terus menetap di sana sebab dia pun dah nak kahwin lah dengan orang sana. Dan perempuan tu pun dalam proses untuk convert masuk ke agama Islam lah. So tahniah lah dekat Nordin ni. Jaga diri baik-baik lah dekat negara orang. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang sudilah menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni, saya sangat ucapkan ribuan terima kasih. Ni salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi, sekiranya lah anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada lebih banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.